Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Muhammad Arif bin Muhammad Azam, nombor matrik CD210001, dan ini merupakan nama ahli kumpulan saya berserta dengan nombor matrik masing-masing. Kami dari kumpulan 18 daripada seksyen 21 dan daripada kursus penghayatan dan peradaban, penghayatan etika dan peradaban. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang tajuk kumpulan kami, iaitu meningkatkan solidariti sosial dalam masyarakat untuk mencipta kelestarian etika dan peradaban serta mengurangkan defisit sosial. Okey, ini sedikit pengenalan daripada tajuk kumpulan kami. Okey, kita boleh tengok di sini. Yang pertama, solidariti sosial merujuk kepada kesatuan, saling bergantung dan kepekaan antara individu-individu dalam masyarakat. Dan seterusnya, dalam konteks ini, kelestarian etika dan peradaban bermaksud memastikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang memupuk kehidupan beradab dan bermakna terus dihayati dan diamalkan. Kemajuan dan perubahan sosial telah memberi kesan kepada hubungan antara individu dalam masyarakat dan terdapat peningkatan kecenderungan ke arah mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan bersama. Oleh itu, untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi solidariti sosial dan mencari cara untuk meningkatkannya. Selamat sejahtera, nama saya Chairman Han dan hari ini saya akan menjelaskan latar belakang untuk kajian laporan ini. Yang pertama sekali adalah isu kajian yang menyatakan cabaran kelestarian etika dan peradaban dengan fokus pada meningkatkan solidariti sosial dalam masyarakat untuk mencipta kelestarian etika dan peradaban serta pengurangan defisit sosial. Untuk motivasi kajian ini adalah kebimbangan terhadap penurunan solidariti sosial dalam masyarakat yang disebabkan kemajuan teknologi dan perubahan sosial antara individu dalam masyarakat. Seterusnya adalah cabaran kelestarian etika dan peradaban adalah mempertahankan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang membentuk kehidupan yang beradab. Oleh itu, kajian ini amat penting untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi solidariti sosial dan mencari cara untuk meningkatkannya. Slide seterusnya adalah menjelaskan penyataan masalah dalam kajian laporan ini. Terdapat 3 isu yang boleh diuntikan adalah sekatan kebebasan suara, isu rasuah dan isu pelanggaran etika dan moral. Mari kita lihat isu yang pertama adalah sekatan kebebasan bersuara. Sebagai contoh, pada tahun 2016, aktivis hak asasi manusia Mariam Shin Abdullah ditahan dan dituduh mengorganisasi perhimpunan Bersih 5. Jadi tindakan ini melanggar hak kebebasan bersuara yang dijamin oleh Perlembagaan Malaysia. Isu yang seterusnya adalah rasuah. Sebagai contoh, kes yang terbesar adalah kes 1MDB yang melibatkan penyelewangan dana dalam jumlah yang besar dan mencapai bilion dolar AS yang membabitkan bekas Perdana Menteri iaitu Najib Razak yang didakwa dan dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun atas kesalahan yang berkaitan. Akhirnya adalah isu pelanggaran etika dan moral. Contohnya pelanggaran etika dalam media sosial dan penyebaran fitnah masih berleluasa tanpa tindakan undang-undang yang tegas. Bully cyber yang menjadi isu yang serius seperti yang dialami oleh An Husnizah Saifunizam, seorang pelajar yang mengalami ugutan dan gangguan setelah melaporkan komen seksual terhadap guru di sekolahnya. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Jadi, saya teruskan dengan tujuan kajian. Kajian ini bertujuan untuk lebih mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi solidariti sosial dalam masyarakat Malaysia. Salah satu faktor yang menjadi fokus adalah perbezaan budaya. Malaysia adalah sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian budaya dan etnik. Dan perbezaan ini dapat memberi kesan kepada hubungan sosial antara individu dan kumpulan-kumpulan masyarakat. Kajian ini mengkaji bagaimana faktor perbezaan budaya seperti bahasa, adat Islam dan kepercayaan dapat mempengaruhi solidariti sosial di dalam masyarakat Malaysia. Pemahaman yang lebih baik tentang perbezaan budaya dapat membantu dan membangunkan kesedaraan, penghargaan dan saling mengerti antara kumpulan-kumpulan yang berbeza.
Selain itu, kesenjangan sosioekonomi juga menjadi faktor penting yang akan dikaji dalam konteks solidariti sosial di Malaysia. Ketidaksetaraan dalam pendapatan, peluang pendidikan, akses kepada perkhidmatan kesihatan dan pembangunan infrastruktur dapat memberi kesan kepada keharmonian sosial dan solidariti antara kumpulan masyarakat. Kajian ini akan menganalisis kesenjangan sosioekonomi yang wujud di Malaysia dan bagaimana kesenjangan ini dapat mempengaruhi solidariti sosial. Dalam hal ini, penemuan kajian dapat memberikan panduan untuk pembangunan dan pelaksanaan dasar-dasar yang bertujuan untuk mengurangkan kesenjangan sosioekonomi dan meningkatkan solidariti sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, ketidakadilan sosial juga menjadi aspek yang akan dikaji dalam kajian ini. Ketidakadilan dalam sistem perundangan, penguatkuasaan undang-undang dan penegakan hak asasi manusia dapat mengganggu solidariti sosial di dalam masyarakat. Kajian ini akan mengkaji kesan ketidakadilan sosial terhadap solidariti sosial dan menjalankan langkah-langkah untuk meningkatkan keadilan dalam masyarakat Malaysia. Penemuan kajian ini dapat memberikan dasar bagi reformasi sosial dan perubahan dalam sistem keadilan untuk memperkuat solidariti sosial. Selain faktor-faktor tersebut, kajian ini juga akan mempertimbangkan peranan etika dan peradaban dalam membina solidariti sosial di Malaysia. Nilai-nilai etika yang diamalkan oleh masyarakat, prinsip-prinsip peradaban yang menjadi panduan hidup, dan penghargaan terhadap nilai-nilai moral dan kepelbagaian budaya akan dianalisis. Pemahaman tentang peranan etika dan peradaban dapat membantu dalam memperkuat solidariti sosial dengan mendorong sikap saling menghormati, toleransi dan keadilan di dalam masyarakat. Berdasarkan temuan kajian, akan dirumuskan strategi dan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan solidariti sosial dalam masyarakat Malaysia. Contohnya, jalankan kebijakan sosial, program pendidikan yang menggalakkan pemahaman dan penghargaan terhadap kepelbagaian budaya, serta inisiatif lain yang bertujuan untuk memperkuat persatuan keadilan dalam keharmonian di dalam masyarakat. Implementasi strategi ini diharapkan dapat membawa kepada peningkatan solidariti sosial dalam masyarakat Malaysia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam semangat masyarakat Malaysia yang memiliki solidariti sosial yang tinggi, etika yang lestari, dan peradaban yang harmoni. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi solidariti sosial dan melalui implementasi strategi yang sesuai, diharapkan Malaysia dapat menjadi sebuah negara yang inklusif, adil, dan saling menghormati dalam kepelbagaian budayanya. Salam sejahtera, hari ini saya nak bentangkan sikit tentang isu semasa dan cabaran berkaitan dengan tajuk kita. Terdapat 3 isu semasa dan cabaran yang kita boleh dapati dalam kajian kita, iaitu isu polarisasi politik dan perbezaan ideologi, isu pengaruh negatif media sosial dan teknologi, dan akhirnya iaitu isu perpecahan sosial. So, hari ini saya akan bentangkan sedikit tentang isu yang pertama, iaitu isu polarisasi politik dan perbezaan ideologi. Polarisasi politik di Malaysia telah menyebabkan perpecahan dan konflik di masyarakat dengan pembedahan pandangan politik dan ideologi antara kelompok-kelompok politik yang memicu retorika, permusuhan dan ketegangan. Hal ini menghambat solidariti sosial dan komunikasi yang konstruktif antara kelompok-kelompok tersebut. Polarisasi ini juga tercermin dalam perpecahan antara pendukung pemerintah dan oposisi, serta antara kelompok etnik dan agama. Perubahan politik yang signifikan terjadi pada pemilih umur 2018 dengan kemenangan koalisi Pembangkang Pakatan Harapan yang menggantikan koalisi pemerintah sebelumnya, Barisan Nasional. Selain itu, di Malaysia, polarisasi politik ditunjuk oleh perbezaan antara kumpulan etnik dan agama yang berbeza, serta antara yang menyokong kerajaan dan yang menentangnya. Kubu-kubu saling bertentangan sering dibentuk oleh retorik politik yang mengalahkan perbezaan.
Ini boleh menghalangkan usaha untuk mencapai kesepakatan dalam bekerjasama dalam merangka kebijakan publik mengenai perkara sensitif. So, sebagai contoh, perubahan politik yang signifikan terjadi pada pemilihan umum terakhir di Malaysia pada tahun 2018. Terjadi pengesaran politik yang kuat dengan kemenangan koalisi tunggangan Pakatan Harapan PH yang berhasil menggantikan koalisi pemerintah sebelumnya, iaitu PN, Barisan Nasional, yang telah lama berkuasa. Perubahan ini mencerminkan adanya polarisasi politik yang signifikan di antara isu pengaruh negatif media sosial dan teknologi. Penggunaan media sosial dan teknologi memiliki peranan penting dalam interaksi sosial dan komunikasi di Malaysia. Tetapi penggunaan yang tidak bertanggungjawab dan penyerapan informasi palsu dapat mempengaruhi polarisasi, kebencian dan ketidakadilan sosial. Fenomena buli cyber juga menjadi ancaman serius terhadap solidariti sosial dan peradaban di negara ini. Penting bagi kita untuk meningkatkan kesedaran dan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini sebagai tentangan dalam memperkuat solidariti sosial. Isu perpecahan sosial. Perpecahan sosial di Malaysia merujuk kepada kesenjangan dan perpecahan antara kumpulan etnik dan agama dalam masyarakat. Politik identiti berperanan penting dalam politik Malaysia, dengan isu-isu etnik dan agama menjadi tumpuan utama. Ketidakseimbangan ekonomi di kalangan kumpulan etnik juga merupakan cabaran serius, menyebabkan jurang pendapatan yang tidak merata dan kemajuan ekonomi yang tidak seimbang. Selain itu, sistem pendidikan berasingan berdasarkan kumpulan etnik dan penggunaan bahasa yang berbeza juga mempengaruhi kesepaduan sosial di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Najwa binti Osman. Saya akan bintangkan tentang kesimpulan tentang pentingnya membangun solidariti sosial di Malaysia. Kajian ini menekan pentingnya membangun solidariti sosial di Malaysia dengan memahami etika dan peradaban dalam konteks budaya dan komunikasi kontemporari, kesedaran akan kepentingan memegang amalan tidak beretika, dan pemahaman etos nasional dalam perlembagaan persekutuan. Fokus kajian ini adalah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi solidariti sosial seperti perbezaan budaya, ketidaksetaraan ekonomi dan konflik sosial. Implikasi dari kajian ini adalah perlunya kesedaran masyarakat, pembangunan kelembagaan, keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial, peningkatan pendidikan dan kesedaran etika, serta perubahan kebajikan untuk mempromosikan solidariti sosial dari mengurangi defisit sosial. Meskipun kajian ini memiliki limitasi, pentingnya solidariti sosial dalam mencapai kelestarian etika dan peradaban dalam masyarakat tetap menjadi fokus utama. Sekian, itu sahaja daripada kami. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.